Penagih dadah ni jangan cerita bab penampilan diri. Smart tak penagih dadah? Ada tak penagih dadah smart sangat? Dia tu smart tu kenapa? Sebab dia penagih dadah. Ada tak? Kalau smart pengedar dadah ya, kalau pakai necktie rupa itu boleh jadi pengedar. Tapi kalau penagih memang tak jumpalah smartnya tuan-puan. Serabai. Ya, baju tu terbalik pakai kadang. Tak masuk tangan kanan ni dalam tempat lengan macam tu. Itu kalau kena kat kita tuan-puan, Allah Akbar wa yazubillah. Mata mak mana yang kuat untuk melihat? Mata mana yang kuat untuk tengok? Allah, anak aku bedakkan kamu dulu, aku hias kamu comel-comel, pakai baju lawa-lawa, tak pernah nampak buruk masa kamu kecil. Bila kamu dah dewasa, kamu pilih jadi penagih dadah dengan rupa macam itu serabai. Anaknya penagih dadah tegar tuan-puan. Jadi buah mulut masyarakat, anak guru agama, anak guru Al-Quran, penagih dadah, berkawan dengan orang yang bukan-bukan, bertepuk bertampar lelaki perempuan. Telinga ibu mana yang kuat tuan-puan nak mengadap benda-benda serupa ini. Sampai ayah dia halau keluar daripada rumah. Keluar anak tu selama keluar daripada rumah. Ayah tu meninggal dunia, anak tu belum balik rumah tuan-puan. Punya panjangnya tempoh ujian Allah tu. Balik. Tak balik lagi ayah tu meninggal. Lepas ayah tu meninggal, anak tu balik, ibu tu sambut. Kuat tak hati ibu tu? Sambut. Padahal ibu tu menangis hari suami dia meninggal sebab anak tu tak ada. Tak tahu anak tu jadi apa. Dan anak tu balik ke rumah ibu tersebut masih lagi sebagai seorang penagih dadah. Bukan balik bawa tasbih, ya, mak dah hafal Quran dah ni, sila tasbih. Bukan, ya. Masih lagi penagih dadah. Alukan masuk dalam rumah, jaga tuan-tuan. Doa ibu ni doa keramat. Ya, wah masya-Allah. Doa ibu subhanallah. Doa. Bila anak tu nak kahwin, bawa datang salon free hair. Mak tu nasihat, kita ahli agama, biarlah bawa menantu yang tutup aurat. Bukan tak nak menantu tu, tapi nak minta tolong tutup aurat. Terima calon ni, tapi tolong tutup aurat. Dah kahwin tuan-puan, lintang pukang pula rumah tangga berdua tu. Sebab penagih dadah. Ya, kejap isteri tu tarik masuk bilik air, siram dengan air, ikat. Ya Allah. Kurung dalam bilik itu isteri tu pula perjuangan dia untuk bebaskan suami daripada najis dadah. Kuat tak hati kita kalau kita menempuh benda-benda macam tu? Subhanallah. At the end tuan-puan, pada hujungnya doa itu mustajab. Anak itu Allah ubah tuan-puan. Allah bagi hidayah tuan-puan. Boleh tinggal najis dadah. Walaupun sebahagian fikir susah. Tapi dengan kuasa Allah tidak ada apa yang susah. Tinggal najis dadah. Bukan sikit-sikit perubahan dia daripada seorang penagih dadah tegar kembali menuntut ilmu, kembali belajar Quran sehingga menjadi seorang agamawan, pendakwah. Kalau beliau baca khutbah dekat masjid, ada beberapa tajuk, contoh macam taubat dan sebagainya, hadirin yang mendengar khutbah pasti akan menangis. Sebab anak ini, hamba Allah ini, pendakwah ini bercakap daripada jiwa dia, daripada sebuah kehidupan yang dia pernah lalui. Betapa sakitnya menjadi orang yang berdosa, betapa menderitanya jadi seorang anak yang derhaka. Dia dah lalui. Subhanallah. Allah angkat dia di atas muka dunia tuan-puan. Bila dia ceramah tuan-puan, ribuan, puluhan ribu yang hadir. Puluhan ribu. Allah letak dalam hati orang-orang mukmin di tanah air dia rasa sayang dengan dia, rasa sayang. Padahal dulu penagih dadah, semua orang benci tuan-puan. Sayang sebab sayang datang tengah kan, puluhan ribu. Allah balikkan tuan-puan, Allah balikkan. Sehinggalah umurnya tidak lama, usianya 40 tahun, beliau aksiden tuan-puan, meninggallah satu butir permata negara tersebut
yang mewarnai dunia dakwah, yang alam dakwah negara tersebut, meninggal tuan-puan pada usianya 40 tahun. Manusia, kita tak boleh baca kehidupan, skrip hidup orang lain. Bayangkan kalau dia meninggal sebagai penagih dadah, orang kata apa? Asyik baik kau meninggal, eloklah tu meninggal. Bayangkan. Tapi Allah tak takdirkan dia meninggal sebagai penagih dadah. Ini ada doa ibu, doa ayah, ini kasih sayang Allah, rahmat Allah. Dia meninggal sebagai seorang pendakwah yang disayangi masyarakat. Kerajaan Indonesia tuan-puan bagi pengiktirafan, jenazahnya diuruskan di masjid negara, antara masjid yang terbesar di Asia Tenggara, iaitu Masjid Istiqlal. Ratusan ribu orang datang tuan-puan nak memberikan penghormatan terakhir untuk jenazah. Ratusan ribu. Ustazah tengok, ada rakaman yang sahabat ustazah bagi. Ibunya duduk di sebelah jenazah. Ibunya mengungkapkan, Umi redakan seluruhnya untuk kamu anakku, selamat jalan. Selamat jalan. Semuanya Umi redakan, tak ada apa tersangkut. Selamat jalan menuju kepada rahmat Allah. Allah yang lebih mencintai kamu, Allah yang lebih menyayangi kamu. Apakah itu ucapan ibu kalau anak tu mati sebagai penagih dadah? Belum tentu. Subhanallah, ustazah teringat tuan-puan, kamu ni kenapa, wahai Ummi Nur Hafizah? Kamu ni kenapa mudahnya mulut kamu cakap macam tu, padahal anak kamu bukan anak yang degil, anak kamu bukan anak derhaka, cuma ada sikit-sikit nak baiki lagi. Mudahnya kamu cakap, dahlah Umi serahkan anak pada Allah. Entah-entah anak tu fikir lain. Dia fikir maknya suruh dia mati ke, dia tak nak dah dekat dia. Entah-entah dia fikir macam tu. Kita sedap cakap je dalam fikiran orang tu, kita tak baca. Tapi ni tuan-puan, ibu yang subhanallah yakin dengan pertolongan Allah, tidak putus asa, tidak kecewa, tak pernah berhenti berusaha. Ini kualiti ibu terbaik tuan-puan ada pada hamba Allah tadi. Dan Allah tidak pernah memungkiri janji, Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Tengok anak kamu mati sebagai seorang pendakwah yang sangat disayangi oleh masyarakat. Mudah-mudahan di langit juga menyayangi anak tadi. Subhanallah tuan-tuan. Ustazah ingat tu dalam kereta je, semua ni dalam kereta, sambil baca Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Dia kata, ya Allah, teruknya aku ya Allah. Yang nampak tak teruk sebab Allah banyak tutup keaiban kita. Balik rumah, tengok anak tu dah pakai kopiah dah kat rumah. Dalam rumah pakai kopiah sebab rambut nombor 2. Dia dah pergi dah, terus pakai kopiah, ya. Anak muda tuan-puan, dia nak bergaya, ya. Tapi saya tak dapat nak kata apa dah, sebab dah habis dia cakap macam tu, kena ikutlah, ya. Pegang tangan dia, sugul muka dia. Ustazah terus minta maaf. Maaflah, tadi Umi cakap salah cakap, bukan maksud Umi macam tu. Umi nak anak Umi terus hidup panjang umur, sama-sama kita jadi hamba Allah yang baik. Umi sentiasa ada kat sebelah anak Umi, sokong, dokong, tolong, bantu apa saja. Sebutlah apa yang boleh sebut. Anak tu pun menangis dan dia cakap, minta maaf Umi, minta maaf. Sempat lagi dia tanya, okey tak rambut macam ni? Okey juga, dia kata. Pujuk lagi tu, tak apa kan, rambut kan cepat panjang, relax sabar-sabar, nanti rambut panjang lagi, macam tu. Allahu Akbar tuan-puan. Sentiasa cari jalan, sentiasa jadikan hidup ni banyak benda nak baiki tu. Tadi tu kenapa jadi macam tu? Qalbun salim lah, sebab hati tu tak bersih, tak sabar, putus asa, itu semua makanan nanti tak bersih lah tu, ya. Fras, kecewa. Kalau hati bersih apa dia? Yakin dengan Allah, tidak pernah putus asa, selalu bersemangat untuk berusaha. Itu hati bersih. Sebab itu tuan-puan, penting sekali, ya, untuk kita lihat satu prinsip hijrah ialah membawa diri kita kepada qalbun salim. Kata nak sampai buka puasa kan, tapi dah tengok jam dah. Tuan-puan, prinsip yang terakhir, ya, sebab nak bincang segala-galanya itu terlampau panjang lah, ya, cuma yang setakat yang Ustazah boleh kongsikan pada hari ini. Selanjutnya tuan-puan, bila kita hijrah, bila kita nak berubah jadi baik,
Ada satu perkara yang sangat penting untuk dititik beratkan, iaitu siapa sahabat kita, siapa orang di sebelah kita, siapa orang belakang kita, siapa orang depan kita, siapa orang kanan kita, siapa kiri kita. Kelilinglah. Siapa? Mustahil tuan-puan, susah kita nak berubah seorang-seorang diri. Saya memang berubah sejak saya berhijrah, Ustazah. Saya tak ada seorang pun kawan. Sejak berhijrah tak ada kawan seorang pun. Pelik sungguh. Ya, Nabi hijrah Mekah Madinah, lagi ramai kawan, lagi ramai sahabat. At-ta'akhi, kan, disatukan di antara muhajirin dan ansar, lagi ramai kawan. Patut kita jadi lebih baik, jadi orang baik, pasti kawan lebih ramai daripada musuh. Patutnya kawan lebih ramai, tuan-puan. Tak nak Ustazah, sejak saya nak bersihkan hati ni, serabut dengan makcik-makcik tu. Yang tu kuat mengumpat, yang ni mengadu domba, macam-macam lah. Lebih baik saya duduk seorang-seorang. Tak kena tu, tuan-puan. Patutnya makin kita jadi baik, kita makin ramai sahabat, insya-Allah. Tapi harus dilihat sahabat yang bagaimana, sahabat yang macam mana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin qudwah hasanah untuk segala dimensi, tuan-puan, dilingkungi oleh para sahabat. Dan Nabi sangat menghargai kehadiran sahabat-sahabat itu. Kadang-kadang Nabi ungkap, kalaulah boleh aku mengambil kekasih dari kalangan manusia, kamu wahai Abu Bakar menjadi kekasihku. Tengok tingginya nilai persahabatan, ukhuwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa sahabat kita? Siapa pendamping kita? Siapa teman kita dalam urusan perubahan kita? Penting, tuan-tuan. Tengok siapa sebelah kita.